Aku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Pernah juga kau pintang perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, anda bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas tentang pendidikan Islam, insya-Allah hari ini bersama dengan guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi sihat? Sihat sangat, Alhamdulillah gembira insya-Allah. Jadi Ustaz, hari ini saya yakin dalam untuk belajar pendidikan Islam ini bukan kita berdua saja, tapi kita ada murid-murid juga. Jadi Ustaz, perkenalkan mereka Ustaz insya-Allah. Ya, insya-Allah ya, bersama kita hari ini bukan kami berdua saja dekat dalam segmen ni. Okey, kita ada bersama-sama dengan murid-murid ya daripada SMK Syed Abu Bakar Baling Kedah. Jauh di sana. Okey. So untuk itu saya akan perkenalkan murid-murid yang bersama dengan kita hari ini. Okey, yang pertama sekali Muhammad Hakim bin Zamri. Lambai tangan sikit. Okey, dan kita ada Muhammad Daniel ya, ada bersama dengan kita Daniel. Okey, macam mana? Boleh lambai tak? Mungkin kadang-kadang biasalah bila secara online ni kadang-kadang line tak okey. Okey, kita ada juga Dayang Marisa. Dayang Marisa, sila lambai tangan. Dan kita ada Alia Natasha. Okey, nampak? Okey, lambai tangan sikit Alia. Okey, mereka jauh tapi bersama dengan kita pada hari ini. Itu dia murid-murid kita, walaupun jauh di sana tapi dekat di hati ya Ustaz. Ya, dekat sangat. Jadi Ustaz, tadi kita lihat gimik kan, bawa payung, ada lagu lagi Ustaz. Sebenarnya apa kaitannya gimik tadi dengan mata pelajaran kita pada hari ini? Ya, terima kasih. Hari ini bila kita sembang tadi buat lagu tu sebenarnya bukan lagu saja-saja. Ada makna dia. Okey, mari kita tengok balik ada makna yang kita tengok tadi. Tadi lagi kusangkakan panas berpanjangan. Kita macam tu dah dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kadang-kadang hidup kita ni kita rasa macam seronok saja. Bagi orang yang kahwin pun dia rasa sama. Bila kahwin ni, dia rasa seolah-olah memang seronok. Tak ada benda yang tak seronok. Okey, sebenarnya itulah beberapa perkara dalam rumah tangga juga. Macam juga dengan kita sangka panas sampai petang, rupanya hujan. Begitu juga dalam hidup kita ada cabaran. Okey, itu yang kita nak cerita tentang perkahwinan pada hari ini. Ada cabaran. Okey, cabarannya apa? Okey, sebelum itu kita nak cerita tentang tajuk kaitan dengan lagu tadi, pembubaran perkahwinan. Itulah cabaran dalam rumah tangga. Okey, pernah dengar tak bubar perkahwinan ni? Mesti pernah dengar kan? Okey, mari kita tengok dulu. Apa yang kita nak belajar hari ini? Nak belajar apa? Ya, ini kita tengok standard pembelajaran. Pada akhir siaran, murid akan dapat menerangkan menerangkan tentang pembubaran perkahwinan, iaitu talak ya. Dan kita akan tengok juga tentang fasah, kita akan tengok khulu dan juga li'an. Okey, seterusnya kita akan berazam membina keluarga bahagia secara beradab dan juga istiqamah. Okey, nampaknya dah tak sabar apa yang kita nak belajar ni. Dalam tajuk pembubaran perkahwinan ini, bagi murid-murid yang ada di Google Meet ataupun ada di luar sana, sebenarnya kita nak cerita ada 4 tajuk yang akan kita ceritakan tentang pembubaran dalam perkahwinan. Apa dia yang pertama? Talak. Atau dalam bahasa Arabnya at-talaq. Pernah dengar tak perkataan ini? Murid-murid di sana pernah dengar tak?
Pernah dengar pernah kan? dengar. Yang kedua, Syafiqah pernah dengar? Pernah, Ustaz. Pernah dengar. Okey, kita tengok yang kedua, khuluq. Okey, sebut betul-betul. Khuluq. Bukan khuluq ya. Khuluq. Okey. Yang ketiga, apa dia? Fasah. Hakim, pernah dengar tak fasah, Hakim? Pernah dengar tak perkataan fasah? Pernah, Ustaz. Okey, tapi tahu tak maksud dia? Mungkin belum tahu lagi sebab tak bagi tahu kan? Okey, kita tengok yang keempat iaitu li'an. Mungkin ini agak pelik sikitlah tajuk li'an. Okey, ada yang baca lian. Bila dia baca bahasa Melayu dia kata lian. Okey, bukan lian tapi li'an. Jadi ada empat benda, Syafiqah, yang kita nak bincang pada hari ini iaitu talak, khuluq, fasah dan juga li'an. Oh, itu dia. Ada 4 perkara Ustaz tentang pembubaran dalam perkahwinan. Talak, fasah, khuluq dan li'an. Macam besar-besar je Ustaz nak diperjelaskan ni Ustaz kan? Tunggu. Kita akan jelaskan nanti. Ya, betul. Tapi itulah antara cara-cara untuk bubarkan perkahwinan di Malaysia dan juga di seluruh negara. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas berkenaan dengan pendidikan Islam. Dan hari ini tajuknya berkenaan dengan pembubaran perkahwinan. Jadi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nur daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Abu Bakar Baling Kedah. Jauh no tu Ustaz. Ya, jauh Masya datang. Allah. Itu dia hari ini Ustaz, dalam segmen kali ini. Ya. Kita nak tahu juga pembubaran perkahwinan, Ya. talak dan fasah. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, bila kita sebut tentang pembubaran perkahwinan, jadi bila kahwin ni, okey, kita kata, macam diberitahu bahawa kalau kahwin tu kita rasakan bahagia saja, tapi kadang-kala datanglah cabaran-cabaran. Berlakulah yang kita pernah dengar talak. Apa itu talak? Okey, Syafiqah, kan selalu pernah dengar kan talak. Ya. Kan, tapi selalunya mungkin orang tak guna talak. Orang guna satu istilah lain. Agak-agak apa dia? Saya teka Ustaz. Ya. Saya teka. Mungkin cerai kan? Ya, mungkin anak murid pernah dengar tak perkataan talak? Murid-murid? Murid macam mana? Ya. Okey, kalau tak pernah dengar, Pernah. ya, pernah dengar. Okey, tapi selalunya orang guna cerai. Tapi bila dalam buku teks pendidikan Islam, kita gunakan talak ya. Okey, talak. Okey, yang pertama mari kita lihat apa pengertian ataupun maksud talak. Apa maksud talak? Okey, kita lihat dekat sini. Maksud talak ialah pembubaran perkahwinan oleh suami. Ingat kata kunci. Yang pertama, pembubaran perkahwinan oleh suami. Kata kunci yang kedua, dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Bermaksud, bila diminta tentang maksud atau pengertian, maka murid-murid kena ingat ya, Hakim, Dayang Marisa, Alia Natasha, Muhammad Daniel dan semua murid-murid yang ada di luar sana kena ingat dua kata kunci ini. Dua kata kunci ini iaitu pembubaran perkahwinan oleh suami dan dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Kena ingat kata kunci itu. Kalau tak ingat, tak boleh jawab ya. Okey, mari kita tengok hukum talak ya. Hukum talak selalunya kita nak tahu bila kita bercerai ni, orang dah kahwin-kahwin tiba-tiba bercerai. Dia dah ada anak 10 dah, Syafiqah. Tiba-tiba berlaku perceraian. Apa hukumnya di dalam Islam? Ya. Sebenarnya hukum talak di dalam Islam adalah harus. Hukumnya adalah harus. Tetapi iaitu syarak memberikan kebenaran untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Mesti kena ada sebab. Bila ada sebab, maka diharuskan oleh Islam. Tapi ingat tak? Tapi ada lagi Islam ini memberikan pula ya
perubahan sekiranya ya hukum talak ini boleh berubah mengikut masa, mengikut keadaan. Macam mana tu? Dia boleh berubah Syafiqah. Dia boleh berubah murid-murid sekalian ya kepada 4 keadaan pula. Macam mana tu? Dia menjadi wajib apabila berlaku perbalahan antara suami yang tidak dapat didamaikan. Dah pergi mahkamah, dah bagi nasihat. Tolonglah, baikilah hubungan anda. Ya, janganlah bergaduh lagi. Hakim kata, buatlah elok-elok. Tapi, tak boleh dah diselamatkan. Maka ketika itu, sudah menjadi wajib untuk bercerai. Itu yang kedua. Tadi hukum tamar haruskan yang kedua. Yang ketiga, makruh. Apabila suami menceraikan isteri yang berkelakuan baik. Atau menceraikan isteri tanpa sebab. Isteri nama apa? A lah kita panggil lah. Tak nak letak nama orang, takut silap kan. Kita letak nama A. Syafiqah. Okey. Hari ini abang ceraikan A lah. Kenapa bang? Kenapa ceraikan saya? Sebab awak tu baik sangat. Ya Allah, ceraikan sebab baik, maka hukumnya makruh. Talak jatuh tak? Jatuh, tapi hukumnya makruh. Okey, yang keempat, sunat. Sunat menceraikan isteri apabila isterinya berakhlak buruk. Suami kata, jangan keluarlah yang. Tak kira, nak keluar juga. Macam tu. Macam mana? Kau rasa? Kena. Okey. Jadi Islam membenarkan sunat untuk menceraikan. Dan ini yang paling last sekali. Haram hukumnya menceraikan isterinya sekiranya menceraikan isteri dalam keadaan haid ataupun ketika suci tapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil ataupun tidak, ataupun dia bercerai kerana untuk membuat aniaya kepada isteri tersebut. Itu juga hukumnya adalah haram. Okey, nampak hukum-hukumnya? Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok pula contoh lafaz talak. Macam mana lafaz talak ni? Kita bagi pengertian tadi kan. Talak ini berlaku dalam 2 keadaan Syafiqah. Ya. Yang pertama, secara jelas. Apa jelas tu Hakim? Cuba sebut Hakim. Hakim dapat line-nya okey. Cuba sebut. Yang pertama, secara jelas. Aku ceraikan engkau. Ya, aku ceraikan engkau. Bagus. Inilah yang kita katakan cerai secara jelas. Perkataan itu cerai. Nak tanya apa lagi? Kan? Abang ceraikan awak. Abang ceraikan saya. Iya, bila dah cerai itu maka secara jelas. Okey. Yang kedua, secara kiasan. Atau dalam bahasa Arabnya dipanggil kinayah. Dipanggil kinayah. Okey, secara kiasan ini, Alia Natasha, cuba baca macam mana cerai secara kiasan. Cuba jawab. Boleh. Boleh? Ataupun ada masalah? Suara tak keluar. Okey. Kadang-kadang masalah kan. Kadang-kadang line internet ni macam-macam. Okey, tak apa. Jangan risau. Tengok Abah akan bagi tahu. Apa ni? Ustaz bagi tahu. Kan? Ustaz Abah ni bagi tahu kan. Kenapa bagi tahu? Kenapa? Aku lepaskan engkau mulai hari ini. Main tali dengan isteri dia. Main tarik-tarik tali. Aku lepaskan engkau. Isteri pun menangis-nangis. Kenapa Abah lepaskan saya? Kenapa Abah lepaskan saya? Sebenarnya, ya murid-murid sekalian, bahawa main tali lepas tali, tapi isteri dia faham, itu berlaku perceraian. Tetapi kalau suami dia memang niat, dia kata, aku lepaskan engkau mulai hari ini dengan niat untuk bercerai, maka hukumnya adalah cerai. Okey, terima kasih. Faham anak-anak sekalian? Okey, kita teruskan kepada tengok jenis-jenis talak. Okey, dalam talak ini ada 2 jenis. Ya, kalau orang tanya kita, berapa jenis talak? Okey, ada 2 jenis talak. Yang pertama kita panggil talak raja'i. Raja'i ni Syafiqah dalam bahasa Arab. Ya. Ya, apa maksud raja'i ni? Kalau saya teka talak raja'i ni talak yang boleh dirujuk ke? Ya, raja'i itu rujuk. Raja'i rujuk. Maka boleh dirujuk. Dan yang kedua ialah talak bain. Apa maksud talak raja'i? Talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Iddah ni dalam tempoh, maksudnya tempoh yang dia boleh merujuk balik isterinya, ya, mengikut keadaannya. Nanti akan diterangkan dalam tajuk-tajuk yang akan datang, tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Tak perlu akad nikah, tak perlu bagi mahar yang baru. Okey, talak bain pula apa dia? Talak yang tidak boleh dirujuk. Contoh, dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Ada syarat-syaratnya. Begitu juga sudah tamat tempoh iddahnya, maka dia kena akad nikah dan juga memberikan mahar yang baru, mas kahwin yang baru. Okey, sekarang. Okey, sedia murid-murid sekalian. Kita dah belajar tadi, kita akan tengok pula uji minda. Kita tengok uji minda kita sekalian. Okey, yang pertama.
Talak ialah, tunggu ya, soalan belum habis. Okay. Pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, kita nak minta Dayang Marisa cuba bagi jawapan. Silakan Dayang. Talak ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Jawapannya A. Mari kita tengok betul atau tidak, kena atau tidak. Ya. Jawapannya betul. 5 bintang untuk Dayang, ya. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Uji minda yang kedua. Aku ceraikan engkau dikira sebagai lafaz talak secara, tunggu jawapannya, jelas, kiasan ataupun samar. Siapa nak cuba menjawab? Daniel. Kita belum dengar suara Daniel. Apa jawapannya Daniel? A jelas, B kiasan, D samar. Boleh Daniel? Daniel, adakah tidak sampai suara daripada sini? Daniel? Okey, kawan-kawan lain boleh bantu? A. Aku ceraikan engkau. Okey. A jawapan dia. Ya Allah, betul lagi. 5 bintang untuk Daniel. Okey, kita tengok pula uji minda yang ketiga. Kita tengok soalan yang ketiga. Senaraikan 2 jenis talak. Senaraikan 2 jenis talak. Siapa nak jawab? Alia Natasha. Okey, silakan Alia Natasha. Senaraikan 2 jenis talak. Alia Natasha. Okey, tak ada. Okey, Alia mungkin lain tak bagus. Okey, Muhammad Hakim boleh jawab, boleh bantu? Talak raj'i dan talak bain. Kita tengok jawapannya. Tepat sekali, 5 bintang juga. Hebat sungguh. Semua boleh jawab. Okey. So, semua dah boleh kuasai tajuk talak. Sekarang kita akan masuk dalam bahagian kedua ataupun seterusnya dalam fasah. Ya, fasah. Okey, kita tengok pula fasah. Kadang-kadang kita tak pernah dengar ni perkataan ini. Fasah, fasah, fasah. Siapa ni? Okey, kita tengok maksud fasah, Syafiqah. Ya. Okey, kita tengok maksud fasah. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Kita ada hakim kat situ, bukan hakim itu, Hakim. Tuan Hakim. Kuasa hakim. Ingat tu, dia ada pula, dia punya kata kunci dia. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Yang kedua, dengan sebab-sebab tertentu. Bila sebab-sebab, okey, kita tengok apa hukum dia dulu. Apa hukum fasah ni? Bolehkah ya isteri nak tuntut fasah daripada suami? Hukumnya adalah harus untuk isteri memohon fasah, menuntut cerai daripada suaminya. Okey. Ustaz, suami saya jentik telinga saya. Saya nak tuntut fasah. Bolehkah tidak? Mari kita tengok sebab-sebab ya Syafiqah. Ya. Mesti ada sebab, bukan semua ya. Tiba-tiba tak beli gula. Abang, kenapa tak beli gula? Saya nak tuntut fasah dengan abang. Kan? Boleh ada ke? itu boleh ke? Tak tahu dah tu. Tak Boleh boleh. ke Kita tak? tengok sebab-sebab dia. Okey. Seorang isteri boleh memohon fasah daripada suami, okey, apabila berlaku sebab-sebab berikut. Yang pertama, suami berlaku zalim. Syafiqah pernah dengar, kita selalu dengar tu, tak kisah memukul isteri ya, sehingga menyebabkan kejderaan fizikal. Kalau setakat balik-balik rumah tu pegang-pegang pipi sikit tu, luka, itu bukan tak kejderaan fizikal. Yeah. Okey kan, ini mungkin sampai penampar, menendang dan sebagainya. Yang kedua, suami tidak menjalankan tanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab ini memberikan nafkah, memberikan pakaian. Jadi isteri ni dah tak ada pakaian, suami tak beli. Maka isteri boleh tuntut, bukan bermaksud isteri menceraikan suami, menuntut fasah daripada suami. Yang ketiga, suami menghilangkan diri dan tidak dapat dikesan, menyebabkan suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Lama dah tak jumpa suami, tidak dapat dikesan, hilang kan Syafiqah? Ya. So, apabila disahkan mereka meninggal dunia, maka bagaimana keputusannya itu terpulang kepada pihak isteri sekiranya, ini contoh ya, sekiranya isteri itu ingin memohon fasah. Tapi yang buat keputusan siapa? Tuan Hakim. Tuan Hakim. Ya, kena ingat tu, bukan kuasa dekat isteri tu. Okey, seterusnya suami berpenyakit yang sukar diubati seperti penyakit AIDS. Penyakit siflis. Sakit yang tak boleh nak diubati dah.
maka isteri kata saya reda. I is reda. Kata orang sekarang lah. I is reda. Tak apalah, saya reda suami saya walaupun sakit. Tak apa. Tapi kalau dituntut fasah, maka mungkin hakim akan membuat keputusan untuk berlaku perceraian secara fasah. Okey, seterusnya suami murtad ini confirm. Apabila seorang suami itu murtad ataupun keluar daripada Islam, secara automatik perkahwinan itu akan terbubar. Kerana Islam adalah merupakan syarat ya sah perkahwinan. Okey, boleh faham tak murid-murid sekalian? Boleh faham tak? Kalau Syafiqah kata boleh faham, ya, Ustaz yakin yang ada di luar sana lagi-lagilah faham, ya. Okey, so mari kita tengok. Uji minda. Kalau dah faham, kita uji minda sekali lagi. Okey, sekarang siapa nak jawab ni agak-agak? Cuba angkat tangan. Kita nak tengok nak bagi markah lebih ni. Nak jawab siapa dulu. nak jawab? nak jawab angkat tangan. Okey. Okey, Hakim. Okey, uji minda yang pertama. Fasah ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Yang kedua, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Dan yang ketiga, pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Oleh kerana hakim telah bersedia untuk jawab. Okey, Hakim. Cuba jawab, Hakim. Silakan. B, Ustaz. Okey, sila sebutkan. Bukan setakat sebut B, ya. Cuba bacakan, Hakim. Kita nak dengar apa maksud fasah B itu. Pembubaran perkahwinan melalui Melalui apa? Yang sebutkan B tadi tu? melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey, 5 bintang. Tapi kita tambah lagi 1 bintang. Sebab dia volunteer untuk dia jawab, Syafiqah. Bukan senang. Murid-murid yang memang volunteer ni, kita galakkan. Terutama sekali murid-murid yang ada di luar sana, yang memang sekarang ni mungkin berebut-rebut nak jawab. Ibu ayah ada di luar. Ibu ayah menonton bersama. Maka, bagilah ganjaran anak-anak. Bagi apa? Coklat ke? Apakah? Sebab boleh jawab. Hebat ni. Okey, terima kasih. Kita tengok dulu. Tapi betul ke? Kita tengok dulu jawapannya. Ya, sangat tepat. Hakim, tahniah. Jawapannya B. Okey. Dan kita cuba uji minda yang kedua. Okey, untuk jawapan yang kedua ini, ya, Dayang Marisa. Okey, Dayang Marisa. Cuba jawab. Ataupun nanti siapa-siapa boleh jawab, ya. Okey, kita ulang balik. Ini peneguhan kepada soalan tadi. Tadi kita beri pilihan A, B, C. Sekarang kita tanya pula dalam bentuk soalan subjektif. Nyatakan maksud fasah. Dayang Marisa, sila jawab. Maksud fasah ialah pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Masya Allah. Sudahlah suaranya lunak. Lepas tu jawapannya pun betul. Ya, kita tengok betul. Ya, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Kita dah sebut dah tadi mesti ada 2 kata kunci. Iaitu pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey. Jadi, itulah tajuk yang kita belajar untuk hari ini, ya Syafiqah. Untuk tentang 2 benda. Talak Talak dan fasah. Fasah terbaik. Terbaik. Itu dia terbaik juga murid-murid sekalian. Kita dah tahu dah tentang talak dan fasah, apa hukumnya, apa maksudnya dan apa juga syaratnya. Jadi saya pun menarik juga Ustaz tentang fasah tadi. Kita boleh remind semula ataupun revise semula tentang apakah itu fasah dan sebab-sebabnya. Jadi banyak lagi kita nak belajar. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Saya rasa tak boleh bersama lagi lah dengan awak. Kenapa pula? Kita dah hidup lama dah. Tak boleh juga. Saya tak boleh lah. Tak sesuai dah kita dua ni. Okey, kalau fine, kalau tak nak hidup dengan saya lagi, awak bayar balik duit yang mas kahwin saya bagi dia RM1,000 dulu. Okey.
Setelah saya berfikir panjang, saya rasa tak apalah, saya pulangkan balik duit ni duit tebus talak ni. Saya pulangkan balik Ambillah. Okey, baik, saya terima. Okey, itulah beberapa ataupun kita tengok scene ataupun beberapa keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu bila hidup tak bahagia, maka dia pun berbincanglah secara baik di antara suami dan juga isteri, dan akhirnya berlakulah beberapa perkara seperti tebus talak tadi. Ya, disebut tadi tebus talak lah ya. Tapi kita pernah dengar dalam bahasa Melayunya itu tebus talak. Hari ini Ustaz nak ajar kepada kamu ataupun nak ajak kepada penonton-penonton anak murid yang berada di Google Meet, ya Syafiqah, dan juga berada di luar sana. Kita nak cerita satu perkataan ataupun satu istilah yang jarang-jarang, tapi ada digunakan dalam masyarakat kita, iaitu pembubaran perkahwinan. Bahagian yang seterusnya iaitu khuluk. Khuluk. Okey. Mari kita tengok pengertian khuluk. Apa maksud khuluk? Ya. Sebelum itu nak tanya kepada murid-murid yang ada di sana ataupun di dalam Google Meet. Pernah dengar tak khuluk? Pernah dengar tak perkataan khuluk? Siapa pernah dengar? Murid-murid? Pernah dengar tapi tak faham, ya. Pernah dengar tapi tak faham, ya. Syafiqah pun mungkin pernah dengar. Pernah dengar tapi kadang-kadang lupa apa benda tu. Ya, sebab dia adalah istilah dalam bahasa Arab. Dan ia juga merupakan istilah fiqh yang memang digunakan, ya, digunakan dalam masyarakat kita. Okey, tak apa, mesti tak sabar kan, mesti tak nak tunggu nak tunggu apa maksud khuluk. Okey, mari kita tengok maksud khuluk. Maksud khuluk ialah pembubaran perkahwinan. Masih lagi kita dalam tajuk pembubaran perkahwinan, iaitu atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Macam tadilah, ya, macam tadi kita tengok lakonan tadi, ya, Syafiqah tadi, ya. Itu lakonan semata-mata, gimmick sahaja. Tiba-tiba bila masa ustaz kahwin, ya, dengan Syafiqah, ya, itu adalah gimmick. Kita nak beritahu supaya mudah faham, ya. Okey, apabila berlaku, ya, dengan persetujuan membayar ganti rugi, dia kata bayar balik mas kahwin. Dia pun, isteri pun membayar baliklah mas kahwin. Bila bayar mas kahwin, maka terjadilah perceraian khuluk. Sebut. Cuba sebut Hakim. Perkataan ini. Cuba sebutkan. Cuba sebut Hakim. Khuluk. Khuluk. Cuba sebut Dayang. Khuluk. Cuba sebut Daniel. Khuluk. Cuba sebut Alia. Khuluk. Masya Allah. Semua boleh sebut Syafiqah. Okey. Suara pun dah macam orang Arab dah. Kan? Khuluk. Okey. So, maksud khuluk ini adalah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri. Ingat juga kata kunci. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri. Bukan kehendak suami. Kalau kehendak suami itu cerai. Talak, kan? Ini kehendak isteri. Tapi dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey. Apakah hukum khuluk pula? Bolehkah dalam Islam ni main bayar-bayar pula ni? Ya, bolehkah main bayar-bayar ni? Okey, kita tengok apa hukum khuluk. Hukum khuluk adalah harus. Makna kata harus ini, Syafiqah, dibenarkan di dalam agama kita. Nanti kita akan tengok kenapa Islam benarkan. Adakah ia menyalahi dengan norma masyarakat kita ataupun sebagainya? Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, kita bagi satu contoh khuluk yang berlaku pada masyarakat hari ini. Apabila ya, kes ini tak boleh diputuskan begitu saja, mesti melibatkan mahkamah. Sebab apa-apa enactment telah terperuntuk dalam masyarakat ataupun dalam negara kita tentang perceraian, pembubaran perkahwinan, termasuklah khuluk. Apabila contohnya, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suaminya. Okey, itu bentuk ataupun mari kita lihat apakah contoh-contoh bayaran. Apa contoh-contoh bayaran yang boleh dibuat oleh isteri kepada suami? Mestikah kena bagi duit? Saya dah tak ada duit, ya, maka dia boleh juga memberikan dengan selain pada wang tunai, dia ada tanah. Okey, saya nak bagi tanah ini
Janganlah ambil tanah yang dalam pasu tu. Ya, tanah dalam pasu. Saya ada tanah, bang. Saya akan bagi tanah daripada abang. Angkatlah pasu tu. Inilah tanah untuk khuluk. Tak bolehlah yang tu, ya. Tak boleh sebab ini maksud. Tapi kalau dia bersetujui, nampak macam mana setuju? Abang memang minat lama dah pasu bunga tu. Maka jatuhlah talak. Ya, iaitu secara khuluk. Ataupun emas. Ya, emas, okey. Awak bagilah emas yang awak pakai tu. Kan kalau awak bagi dekat saya akan ceraikan awak secara khuluk. Maka dengan bayaran tersebut jatuhlah talak khuluk. Perak. Ya, macam cerita Piramli kan. Emas semua kan, perak semua tu. Okey. Kalau diizinkan ataupun dipersetujui kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Memang dah rasa macam takut sangat tengok tajuk khuluk ni kali kan. Sampai tersasul Syafika. Okey, kita tengok pula. Boleh juga saham. Saya ada saham banyak kan. Awak bagilah saham awak tu, ya. 30% bagi saham kat saya boleh? Kan? Dia pun bagi 30%, ya. 30% maka boleh juga, ya. Ataupun contoh ya, manfaat. Contoh manfaat tu macam mana? Ya. Contoh manfaat ni contohnya, okey, awak jadi pembantu rumah saya selama 3 hari. Dia kata kat isteri dia, ya, awak jadi pembantu rumah saya 3 hari, lepas tu saya ceraikan awak secara khuluk. Boleh tak Syafika 3 hari? Boleh sebab apa? Persetujuan. Ataupun apa-apa yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Itu yang terma yang paling penting sekali, dipersetujui kedua-dua belah pihak. Okey, itu yang kita tengok maksud dia tadi, ya. Okey, sekarang tadi saya terangkan tadi, Ustaz terangkan tadi tentang kebaikan khuluk. Mesti ada kebaikan. Kalau Islam benarkan, pasti ada sebab. Ya. Yang pertama, penghormatan kepada isteri agar dapat melepaskan diri daripada perkahwinan yang tidak disukai dengan cara yang baik. Mereka ni hidup berumah tangga tapi alaylah, kawan ni balik pagi, kawan ni balik petang, tak pernah berjumpa muka, jumpa aku, tengok kiri dan kanan, tidak bermesra-mesra dan sebagainya. Lama dah, bertahun-tahun dah hidup begitu. Maka Islam memberikan jalan penyelesaian melalui perceraian secara khuluk. Yang kedua, dapat mengelakkan isteri daripada menjadi nusyus. Ini istilah, ya. Nusyus. Okey. Mungkin Daniel boleh terangkan apa maksud nusyus? Dia faham tak? Nusyus. Pernah dengar tak nusyus? Baik, silakan Daniel. Derhaka. Ya, betul. Isteri derhaka, ya. Daripada dia jadi isteri derhaka, suami tak pernah keluar, dia nak keluar rumah, lebih baik bincang elok-elok walaupun dia kena bayar. Kan? Okey, itu dipanggil mengelakkan daripada menjadi isteri yang nusyus kerana tidak mampu taat kepada suaminya. Yang ketiga, dapat membuktikan bahawa Islam, agama kita ini banyak memberikan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Bukan bermaksud ada masalah itu sudah berlaku kiamat. Hidup aku tak boleh diteruskan. Aku nak lompat terjun daripada bangunan. Bukan. Ada penyelesaian. Boleh diselesaikan. Okey, ini salah satu penyelesaian dalam agama Islam. Betul tak, Syafika? Ya, sangat-sangat betul. betul. Itulah Islam. Islam ini, okey, Islam adalah satu cara hidup yang sangat-sangat sempurna. Okey, tapi bila kita cerita kebaikannya, Syafika, pasti jugalah ada kesan kepada berlaku perceraian khuluk terhadap suami dan isteri. Kita tengok, ya. Bila dah berlaku macam tu, yalah, siapa nak cerai? Siapa nak berlaku hidup yang bersama dah beberapa tahun tiba-tiba berpisah begitu saja. Jadi kesannya apa berlaku daripada khuluk? Walaupun dengan bayaran, dia akan menyebabkan rumah tangga yang dibina itu tiada lagi tangga, Syafika. Sudah runtuh. Ya. Yang kedua, suaminya tidak boleh rujuk isterinya. Tetapi dalam tempoh iddah dia tak boleh rujuk. Ya, dalam tempoh keadaan itu dia tak boleh rujuk. Kan? Kalau nak rujuk juga macam mana? Dia kena kahwin lain, ya, akad nikah dan juga mahar yang baru. Suami boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya, boleh kahwin, ya. Tapi dengan akad dan juga mahar yang baru, pergi Minang balik, pergi mengorak semula, duk balik pokok, tengok isteri dia. Walaupun dia itu bekas isteri, ya, tapi sebab dia bercerai secara nusyus, secara khuluk, ya, maka dia dah tak boleh dah pergi ngorak balik. Kalau dilayan, alhamdulillah lah. Tapi kena mula balik. Okey, seterusnya anak-anak akan terjejak kasih sayang. Mari kita lihat uji minda kita. Mari kita uji minda kita sikit. Okey, nyatakan 2 contoh bayaran khuluk. Okey, siapa nak jawab? Baik, siapa nak jawab? Angkat tangan. 2 contoh bayaran khuluk. Okey, Daniel nampaknya mengangkat tangan. Okey, sangat proaktif. Apa dia jawapannya?
contoh bayaran khuluk. 2 contoh bayar jalan emas dan perak. Wah, betul. Emas, perak. Banyak je jawapan dia ya. Emas, perak, hartanah. Okey, apa-apa saja yang bermanfaat. Okey, terima kasih. Dan 5 bintang untuk anda. Tambah satu lagi sebab volunteer. 6 bintang. Okey, seterusnya. Jelaskan 2 hikmah disyariatkan khuluk. Kenapa Islam mensyariat apa berikan kebaikan? Okey, hikmah ini adalah kebaikan disyariatkan khuluk. Siapa nak jawab? Saya nak pilih Ustaz. Pilih. Syafika pilih pula. Boleh saya pilih. Boleh, dia orang Saya nak pilih Alia boleh? Okey, Tadi angkat Alia. tangan tadi dia. Okey. Okey. Silakan Alia. Okey, silakan. Okey, nampaknya Boleh. mungkin ada masalah suara. Okey, boleh ah. Okey, silakan. 2 hikmah disyariatkan khuluk ialah penghormatan kepada isteri agar dapat melepaskan diri daripada perkahwinan yang tidak disukai dengan cara yang betul dan dapat mengelakkan isteri daripada menjadi nusyuz kerana tidak taat kepada suaminya. Masya Allah, bukan 5 bintang lagi, bukan 6 bintang, dah berbintang-bintang dah naik ni. Tahniahlah kepada Alia. Okey, betul. Sebab jawapannya adalah senjata subjektif. Maka boleh jawab. Okey, contoh inilah jawapan yang dijawab oleh kawan-kawan tadi. Yang kita terangkan dah tadi dalam bahagian pengenalan. Okey, kita teruskan kepada uji minda. Sorry, seterusnya tajuk kita akan masuk. Terlajak ada ya. Syafika, kita akan masuk dalam tajuk li'an. Pernah dengar tak li'an ni? Li'an ini ya, satu istilah yang jarang-jarang dipakai. Okey, ingat ya, li'an ini selalu orang sebut lian. Lian, Ustaz belum belajar lagi lah lian. Okey, bukan lian, li'an ya. Li'an. Okey, kita tengok pengertian li'an. Okey, apakah maksud li'an? Maksud li'an ialah lafaz sumpah suami. Lafaz sumpah suami, ingat ni. Apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi ataupun menafikan nasab, ya. Dia tuduh isterinya, selalunya di dalam Islam, kalau orang tu tuduh orang tu melakukan zina, maka dia kena datangkan 4 orang saksi, Syafika. Tapi kalau suami tuduh isterinya berzina, dia tak perlu datangkan 4 orang saksi. Cukup dia melakukan li'an. Ya, lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Apa hukum dia? Ya, kita tengok sini betul-betul. Hukum li'an ialah wajib untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Apa itu qazaf? Menuduh orang berzina tanpa ada saksi. Tapi suami tak kena sebab dia buat li'an. Tapi kalau dia tuduh isteri dia tapi dia tak nak buat li'an, maka dia juga terlibat dengan qazaf. Menuduh orang melakukan zina. Perempuan yang baik-baik buat zina, itu namanya qazaf. Ya? Okey, kita tengok bagaimana cara nak buat li'an ini ya. Apabila suami melafazkan di hadapan hakim, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Dia kata, tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama A binti B. Dan anak ini, jika dia mempunyai anak, dia menuduh anak itu anak-anak zina. Anak ini anak zina dan bukan dari keturunanku. Masya Allah, itu laknat dia. Dia tuduh kepada isteri dan juga anak yang dalam kandungan. Dan lafaz ini disebut sebanyak 4 kali. Disebut 4 kali, sekiranya isteri ada bersama-sama, maka dia kena tunjuk muka isteri dia itu dengan tangan ke arah isterinya. Okey, dan hakim akan berkata kepadanya pada kali kelima, dia akan beri peringatan jangan berdusta, bahaya berdusta. Tetapi sekiranya dia yakin dengan tuduhannya, suami hendaklah berkata, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Laknat Allah itu dipanggil li'an. Isteri macam mana pula Syafika? Takkan dibiar begitu saja. Dituduh dia tak buat. Saya tak buat bang, saya tak buat bang. Isteri juga ada hak untuk melakukan li'an. Dia tak lakukan perkara dituduh oleh suaminya. Wallahi wabillahi abang, saya tak buat abang. Contoh, ya. Maka isteri melafazkan di hadapan hakim, aku bersaksi sama juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa tuduhan suamiku B bin C itu adalah orang yang berdusta tentang tuduhannya terhadapku. Ya, tuduhan zina terhadapku. Tak mestilah menangis ya Syafika kan? Yeah. Takkan ada seronok kan? Tuduhan zina terhadapku 4 kali.
4 kali juga. Dan tuduhan yang kelima dia akan sebut apa? Isteri nak berkata, kemurkaan Allah akan menimpaku jika tuduhan suamiku itu adalah benar. Itulah dipanggil li'an. Maksudnya perkara li'an ini bukan perkara kecil-kecil, tetapi perkara yang sangat besar. Apa kesannya? Apa kesannya? Suami dan isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Ya Allah, bila bercerai macam tu, mereka jangan lagi kata nak berbaik, tak boleh rujuk selama-lamanya. Ya. Yang kedua, anak tidak boleh dinasabkan kepada suami sekiranya tiba-tiba mengaku balik, itu anak aku dah. Itu anak tak boleh dah. Sebab awak telah melakukan sumpah laknat. Ya. Dan anak juga tidak berhak mendapat harta pusaka. So ada 3 kesan ya dekat situ di bawah ya. Okey, suami tidak boleh rujuk, anak tidak boleh dinasabkan dan suami tidak berhak memberikan nafkah juga serta 4 mewarisi harta pusaka. Okey, boleh. Okey. Mari kita uji minda kita. Nampaknya dah nak akhirlah ni kan. Mungkin kita kena tengok uji minda, kita uji balik pemahaman para murid-murid sekalian. Okey, yang pertama, mengapa li'an itu diwajibkan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ni volunteer ni. Macam mana nak dapat markah banyak ni? Dekat. Kan? Lekas. Siapa nak jawab? Hakim? Siapa nak jawab? Okey, silakan Hakim. B. Ada B ke macam tu? Oh. Okey, belum ada B lagi ni. Kita tengoklah betul ke tidak ni ya. Okey, sekejap kita tengok. Oh, rupa-rupanya ada pilihan. Betul ke Hakim B ni? Kan? Boleh tanya soalan lagi? Okey, mengapakah li'an diwajibkan? Yang pertama, mempertahankan maruah isteri yang dituduh. Okey, kita tengok kata kunci tadi. Ya, kata kunci tadi iaitu mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Jadi, itulah jawapan yang betul. Ya, B jawapannya. Okey, seterusnya, mari kita lihat kepada berapa kalikah sumpah li'an dilakukan bagi setiap suami dan juga isteri? Berapa kali kena sumpah ni? Okey, kita tengok yang pertama. Adakah 5? Adakah 6? Adakah 7? Berapa kali agak-agak? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Dayang. Okey, silakan Dayang. Berapa kali Dayang? 5 kali. 5 kali. Betul. Tepat 5 sekali. kali. Ya. Okey, tahniah di atas jawapan anda. Betul. Okey. Dan yang terakhir uji minda kita, terangkan 2 kesan li'an kepada suami dan juga isteri. Apakah kesan li'an kepada suami dan isteri? Banyak tadi disebut tadi. Apa kesan dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? 2 kesan li'an kepada suami dan isteri. Okey, Alia Natasha. Boleh onkan mikrofon tu? Okey. Mungkin onkan mikrofon. Okey, silakan. Dua kesalian kepada suami dan isteri ialah suami dan isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya dan anak tidak boleh dinasabkan kepada suami. Masya Allah, betul. Walaupun tadi diberikan Ustaz bagi 4 jawapan, tapi disebut tadi betul dah kan? Okey, suami dan isteri tidak berujuk selama-lamanya, anak tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah serta tidak boleh mendapat harta pusaka. Okey, itulah tajuk kita yang kita terangkan tadi. Tajuk apa? Tajuk li'an Li'an dan juga khulu'. Khulu'. Okey, murid-murid sekalian, boleh faham? Okey, Boleh 2 faham. tajuk yang kita belajar tadi iaitu li'an dan juga khulu'. Itu Ya. dia penjelasan daripada Ustaz kita mengenai dengan khulu' dan juga li'an, pembubaran perkahwinan ya Ustaz. Jadi mungkin kita boleh tahu lebih lanjut berkenaan dengan khulu' dan li'an, kita study balik, revive balik tentang perkara ini. Jadi kita nak berehat seketika. Banyak dah jawab tadi Ustaz. Banyak dah uji minda tadi. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam slot menengah atas pendidikan Islam mengenai dengan pembubaran perkahwinan. Jadi Ustaz, untuk akhir-akhir ini Ustaz,
segmen kali ini tentang keluarga bahagia. Semua orang nak bahagia ni Ustaz, dipersilakan. Ya, terima kasih Syafiqah. Ya, dan murid-murid yang masih setia, okey. Sekarang kita nak cerita tentang keluarga bahagia. Semua orang memimpikan keluarga yang bahagia. Ingin nak hidup bahagia sampai orang kata til jannah. Selalu orang cakap kan, til jannah, hingga ke syurga. Ya Syafiqah ya. Okey, mari kita tengok apalah kriteria-kriteria ataupun apa yang kita nak lakukan bila kita nak dapat keluarga bahagia ini. Ya, kita hendaklah sentiasa hidup dalam keadaan harmoni dalam berkeluarga, akan sentiasa mendapat keberkatan. Kalau tengok isteri tu duk lipat kain, tolonglah lipat ya. Tolonglah sama-sama duduk simpuh sekali, lipat sama-sama. Dapat pahala tau. Yang kedua, keluarga bahagia akan membentuk kasih sayang, mawaddah, kasih sayang ya. Kemudian dan ketenangan, sakinah, rasa tenang je bila tengok suami, bila tengok isteri tak serabut. Bukanlah bila tengok muka suami terus rasa nak pergi kerja. Ya. Itu sebab apa? Serabut tengok muka suami saya tu. Begitu juga suami tengok asyik-asyik balik pakai kain batik je. Kan tak ada langsung make up ya. Okey, so itu ya. So sekarang ustaz nak tanya pula kepada para pelajar sekalian, apa pandangan murid-murid ya tentang keluarga bahagia? Kita tanya seorang-seorang lah Syafiqah ya. Kita tanya dulu kepada Alia. Alia, apa pandangan Alia tentang keluarga bahagia? Apa pandangan anda? Mengapa kita perlukan sebuah keluarga yang bahagia? Silakan Alia. Ya Alia. Kita perlukan keluarga bahagia supaya hidup kita lebih tenang. Ya Allah, terbaik. 5 bintang lagi. Okey, supaya tenang. Memang kita nak keluar tenang. Okey, kita terus kepada Daniel. Okey, Daniel, kenapa perlukan keluarga bahagia, Daniel? Silakan Daniel. Kita memerlukan keluarga yang bahagia supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Ya, betul. Kita nak keluarga bahagia. Baik-baik je abang dengan adik, kakak dengan mak semua. Mak dengan ayah. Kan betul? Okey, bagus. Okey, seterusnya Dayang. Apa pula? Kenapa Dayang perlukan sebuah keluarga yang bahagia, Dayang? Supaya dapat mengelakkan berlakunya masalah sosial dalam keluarga. Betul. Bila baik, tak adalah berlaku masalah sosial. Tak adalah berlaku sumber haram. Tak adalah berlaku macam-macam perkara yang tidak baik. Okey. Dan yang terakhir, Hakim. Nampaknya dah bersedia ya. Okey. Apa pula jawapan Hakim? Kenapa memerlukan sebuah keluarga yang bahagia? Supaya disayangi Allah. Masya Allah, ini paling penting ni, mardatillah, mendapat keredaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita bagi 5 bintang Syafiqah. Okey, keseluruhannya mereka ini sebenarnya semua dapat bintang yang berbintang-bintang. Tinggi sekali seperti di angkasa raya yang begitu bersinar kepada kita semua. Kerana apa? Begitu juga Ustaz yakin dengan anak-anak murid yang berada di rumah, berada di situ ya. Dan ya, jangan lupa dapatkan bahan-bahan pendidikan di mana? Di Sumberku melalui portal Delima. Okey, sentiasa ada membantu murid-murid sekalian. So jangan risau. Sentiasa membantu anda. Itu dia. Terima kasih juga kepada Ustaz untuk penjelasan mengenai dengan pembubaran perkahwinan pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua murid-murid dalam Google Meet dan juga seluruh Malaysia. Jadi ingat, manjada wajada. Saya yakin Ustaz ada lagu ya Ustaz dipersilakan Ustaz. Kita nak menyanyi sikitlah ya. Kita nak menyanyi lagu Keluarga Bahagia supaya kita semua ni seronok dengan lagu Keluarga Bahagia. Okey. Ada muzik kat ni. Kita tunggu muzik. Kalau ada muzik, kita nyanyi sama-sama. Pelajar-pelajar pun, murid-murid pun boleh menyanyi bersama-sama supaya kita keluarga bahagia. Didik TV KPM